Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Uh, jadi hari ini saya sebenarnya diminta oleh pelbagai pihak ya, yang banyak soalan yang datang kepada saya berhubung kenyataan terkini Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana dia kata Perdana Menteri Ismail Sabri gagal urus ekonomi, ya. Dan kemudian kenyataan Muhyiddin ini dibalas oleh Perdana Menteri yang berkata jika dia atau Perdana Menteri gagal, Muhyiddin pun gagal bersama-sama. Jadi saya diminta mengulas. Okey. Jadi pertama sekali saya nak petik terus kenyataan Muhyiddin yang seperti mana ianya dibawa oleh portal Sinar. Jadi Sinar menggunakan tajuk bahawa jika PM gagal urus ekonomi, lebih baik buat PRU. Seolah-olah ini adalah kenyataan Muhyiddin. Tetapi sebenarnya saya lihat tajuk ini tidak tepat, kerana Muhyiddin memang berkata betul, dia sebenarnya tidak ingin mendesak, ya, Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen ataupun mengusulkan pembubaran parlimen. Jadi dalam satu kenyataan Muhyiddin berkata dia tidak mendesak atau tidak ingin mendesak, ya, Perdana Menteri untuk mengusulkan pembubaran parlimen ke ataupun untuk membuat PRU awal. Tetapi dalam kenyataan yang sama, dia juga berkata, saya pun terfikir jika Perdana Menteri terus gagal mengurus ekonomi negara dengan baik, eloklah pilihan raya diadakan supaya sebuah kerajaan baru yang cekap, prihatin dan bebas rasuah dapat dipilih oleh rakyat, ya. Okey. Jadi dalam satu pada, Muhyiddin dia tidak ingin desak Perdana Menteri untuk bubar parlimen. Tapi dalam pada yang sama dia kata kalau gagal urus ekonomi, dia fikir lebih baik diadakan pilihan raya, ya, supaya kerajaan baru yang cekap, bebas rasuah dapat dipilih. Jadi bila kita lihat kenyataan ni, ia serupa dengan tidak berkata apa-apa, ya. Sama seperti saya kata langit biru, kemudian saya kata langit bukan biru. Tak ada makna. Okey. Jika Muhyiddin merasa sudah sesuai untuk pilihan raya, maka anda desaklah Perdana Menteri untuk bubar parlimen. Tetapi tidak ada desakan. Dan juga semalam ada kenyataan daripada tak silap saya Ketua Pemuda Perikatan Nasional yang berkata memang bila dia cerita berkenaan dengan PRU, ya, banjir dan sebagainya, jadi gambaran diberikan memang mereka tidak ingin parlimen dibubarkan, ya. Gambaran diberikan bersatu tidak setuju, PAS tidak setuju. Jadi di sini saya lihat Muhyiddin ni hanya sekadar berretorika dan sedang bermain psikologi, ya. Okey. Sekejap, ya. Come here. Okey, sedang bermain psikologi. Okey. Dan Muhyiddin berkata supaya satu kerajaan baru yang cekap, prihatin dan bebas rasuah dapat dipilih rakyat. Tahu tak Muhyiddin atau sedar tak Muhyiddin, segala yang berlaku sekarang, kemudaratan ekonomi, masalah kewangan, carca merba politik, semuanya adalah angkara sekongkol dia dengan kluster mahkamah. Muhyiddin dalam satu pada dia akan mengkritik kluster mahkamah. Tapi masa langkah Sheraton, bila ditanya oleh Tun Mahathir adakah dia setuju bekerja sama dengan kluster mahkamah ni, Muhyiddin kata tak ada masalah, ya. Dia bersekongkol dengan kluster mahkamah untuk menumbangkan kerajaan mandat rakyat. Sebelum PRU 14, Muhyiddin beria-ia hendak menentang kleptokrat, menentang
golongan yang akhirnya menjadi kluster mahkamah itu. Tetapi selepas PRU 14, selepas diberi mandat oleh rakyat untuk menubuhkan kerajaan pimpinan Tun Mahathir, Muhyiddin bersekongkol dengan pihak yang ditentangnya dulu dan dia berkata dia tidak ada masalah. Jadi atas sekongkol Muhyiddin dengan kluster mahkamah inilah bermula tercetusnya ya huru-hara politik, huru-hara dalam keadaan ekonomi kewangan negara. Ya. Dan sepanjang pentadbiran Muhyiddin, dia telah membuktikan ya adanya politik darjat, ya, adanya politik kemaruk kuasa, wang dan kedudukan. Ada banyak laporan MP-MP atau adun-adun yang mendakwa ada pengaliran dana yang banyak, termasuk Syafiq Abdal telah mendakwa perkara ni, dan ugutan-ugutan supaya MP-MP atau adun-adun pembangkang akan lompat masuk dan menyertai kem Muhyiddin. Begitu kemaruk kuasa Muhyiddin, dalam pada negara dilanda krisis kesihatan, dia dan pihak dia sibuk bercatur untuk meruntuhkan kerajaan-kerajaan negeri pimpinan pembangkang dan mengadakan pilihan raya sama ada negeri ataupun mengubah kerajaan negeri ya untuk rampas kuasa. Dan dia mencetuskan pilihan raya negeri Sabah yang melihat angka COVID melonjak ke satu tahap yang tidak sepertinya sebelum itu dan kemudian sukar untuk dipulihkan. Ya. Tapi siapa yang seksa? Rakyat yang seksa. Rakyat disuruh duduk rumah diam, jangan pergi ke mana-mana. Dibuat kekangan pergerakan sana sini yang antara terpanjang di dunia dan terus dikekang. Kekangan pun yang dikenakan tidak masuk akal. Ya. Syarikat-syarikat besar dibiarkan buka. Ya, seolah-olah tidak ada SOP yang konsisten. Ya. Yang menjadi mangsa rakyat biasa dan peniaga-peniaga kecil. Ya. Ramai mudarat pada pentadbiran Muhyiddin. Kerajaan tidak dilihat langsung mengambil kira kemudaratan rakyat. Ya, tersepitnya rakyat. Ini telah menimbulkan satu tahap kebencian luar biasa yang tidak pernah dilihat dalam sejarah tanah air terhadap Perdana Menteri. Dan desakan demi desakan agar Muhyiddin berundur. Ya. Dan Muhyiddin lah yang memperkenalkan kabinet yang antara terbesar dalam sejarah tanah air. Lantikan-lantikan politik antara terbesar dalam sejarah tanah air semata-mata kerana ingin kekal berkuasa. Dan apabila dia berbuat demikian, walaupun berbuat demikian, tetapi tetap dia hilang majoriti, maka untuk kekalkan majoriti berkuasa, dia telah mengusulkan darurat kesihatan. Kita lihat darurat kesihatan ni sebenarnya ada tak ada, tidak ada makna. Ya. Sebab apa yang telah dilakukan oleh kerajaan pada darurat politik ni boleh sahaja dilakukan dengan undang-undang yang ada. Jadi bila dia dah nampak dia hilang majoriti, dia buat darurat kesihatan. Tidak ada sebarang positif yang saya lihat dalam pentadbiran Muhyiddin. Adanya pentadbiran Ismail Sabri ini adalah kesinambungan pentadbiran Muhyiddin. Kerana ianya diwujudkan oleh gerombolan ahli-ahli parlimen sama yang bersekongkol dulu dengan kluster mahkamah untuk menumbangkan kerajaan pimpinan rakyat. Sama, tak ada beza. Ya, cuma salin kulit, tukar Perdana Menteri. Maka Ismail Sabri terpaksa mewarisi legasi kegagalan Muhyiddin, ya, dan untuk meneruskan pentadbiran. Okey. Gagal, ada kegagalan dia, saya tak dapat nafi. Tapi bila ada satu kerajaan yang ditubuhkan atas dasar kuasa dan kedudukan, semestinya akan berlaku kegagalan. Kerana MP-MP yang dilantik dalam jawatan-jawatan tertentu perlu dilantik untuk mengekalkan kuasa supaya negara boleh ditadbir, tetapi tidak semestinya mereka cukup berkelayakan atau berpengalaman memegang jawatan itu. Tetapi sekurang-kurangnya di bawah pentadbiran Ismail Sabri ini, prinsip kedaulatan undang-undang telah ditegakkan seperti mana yang dicetuskan oleh Tun Mahathir. Ya. Dan kebebasan kehakiman dikekalkan. Ismail Sabri telah mengambil langkah untuk memastikan ianya bebas.
Ini telah menjurus kepada sabitan bersalah Najib dan Rosmah. Apa jua Muhyiddin nak cerita, at the end of the day, results matter. Dan di dalam kad laporan Ismail Sabri, ada result, ada keputusan. Nak berdebat macam mana sekalipun, akhirnya kita berpandu kepada keputusan, the results. Ya. Dan oleh kerana telah mewarisi kegagalan Muhyiddin, maka semestinya akan berlaku masalah-masalah ekonomi dan kewangan. Muhyiddin jangan fikir dalam masa yang singkat Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, kewangan dan ekonomi boleh terjejas dengan sendirinya. Lazimnya ekonomi, kemerosotannya adalah akibat daripada kesilapan-kesilapan dalam jangka sederhana panjang. Bukannya serta-merta ianya akan dipaparkan menerusi ekonomi negara. Jadi, apabila Ismail Sabri mewarisi kegagalan Muhyiddin, semestinya impak kegagalan Muhyiddin akan kelihatan sekarang. Ya. Bukannya saya nak mempertahankan Ismail Sabri. Memang ada kegagalannya, memang ada banyak yang boleh dilakukan tetapi tidak dilakukan oleh kerajaannya. Tapi saya nak tekankan, ini adalah dasar-dasar pentadbiran yang diwarisi daripada Muhyiddin dan terpaksa dikekalkan, melainkan ingin mencetus pilihan raya pada masa sekarang yang sememangnya tidak sesuai. Bukannya saya takut pilihan raya. Jika saudara-saudari nak tahu apa pendapat saya berhubung keputusan pilihan raya, jika pilihan raya dibuat sekarang, rujuk live saya semalam. Scroll ke bawah atau pergi ke YouTube Regi J.C. Ritaudin. Saya pasti anda akan terkejut apabila anda menonton video itu. Jadi, saya terbuka kalau nak PRU sekarang. Saya terbuka. Silakan. Tetapi, memang tidak praktik untuk diadakan PRU sekarang. Dan berdasarkan kenyataan Muhyiddin sendiri, cakap banyak. Tetapi, dalam satu pada, dia kata, lebih baik PRU. Tapi dalam satu pada, dia tidak ingin desak PRU. Saya yakin Muhyiddin tidak bersedia untuk PRU. Saya yakin Perikatan Nasional akan menunjukkan perosotan seperti mana dia tunjukkan di Johor dan sebagainya. Sebenarnya di Johor ramai tak keluar mengundi. Ini sudah petanda. Salah satu sebabnya ialah mereka tidak suka apa yang ada di luar sana. Dia tak suka perikatan, dia tak suka barisan, dia tak suka pakatan. Bukan sedikit yang tak keluar mengundi. Hampir 50% yang tak keluar mengundi. Ya. Jadi jika anda tanya saya, siapa yang boleh mengemudi negara untuk memulihkan negara, jawapan saya sekarang, mesti ada Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam gambaran. Kerana satu-satunya pemimpin yang terbukti telah menangani krisis-krisis luar biasa adalah manusia luar biasa bernama Tun Mahathir. Tetapi jika Muhyiddin hendak menuding jari, saya akan berkata, sekurang-kurangnya ada positifnya dalam pentadbiran Ismail Sabri dari sudut memelihara keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Ya, saya lihat ada positifnya. Saya faham memang sukar untuk kerajaan berfungsi dengan baik, tetapi memandangkan PRU secara wajib perlu diadakan selewat-lewatnya September tahun depan. Jadi tidak ada logiknya mengadakan PRU sekarang, melainkan jika kita ingin takutkan lagi, gusarkan lagi pelabur, apabila pelabur melihat macam mana ni, kerajaan UMNO punya tapi UMNO nak pilihan raya juga. Ya, ini dah kali ketiga. Jadi pelabur makin kurang tak yakin. Jadi tak logik. Bila kita pertimbang pilihan raya, kita kena mengambil kira semua faktor. Bukan hanya ekonomi, kewangan, tetapi politik dan bagaimana politik akan mempengaruhi ekonomi dan kewangan. Jadi saya lihat dari sudut positif, jika politik, jika ada satu positif yang dilakukan oleh Ismail Sabri, lebih baik kita maintain that until parlimen wajib dibubarkan. Kerana jika parlimen dibubarkan atas desakan kluster mahkamah, ini akan menghancurkan BN. Ini akan menghancurkan legasi Ismail Sabri. Ya. Dan saya sebenarnya tidak ada masalah. Buat apa saya ada masalah kalau benda tu berlaku? Tetapi saya bercakap secara praktik. Sekiranya segala langkah diambil untuk memastikan kebebasan mahkamah terjamin dan tidak ada pihak yang melutut kepada kluster mahkamah,
Ini akan meningkatkan keyakinan pelabur yang sekarang sudah teruja sedikit, saya kira, dengan positif yang dilihat menerusi pemenjaraan Najib dan sebagainya. Ya, mereka melihat ini Perdana Menteri UMNO, tetapi dia tidak ada masalah jika bekas Perdana Menteri UMNO disabit bersalah dan dipenjarakan. Ini sesuatu yang amat baik dan perlu dikagumi. Jadi bila Muhyiddin nak kata kerajaan pimpinan Ismail Sabri gagal, saya nak kata kerajaan pimpinan Muhyiddin gagal segagal-gagalnya. Ya. Dan saya bukannya penyokong Perikatan Nasional. Saya bukannya penyokong Barisan Nasional. Tetapi saya perlu objektif. Jangan kata orang ramai suruh saya kritik Ismail Sabri. Sebab orang ni bila jadi pengkritik, ada yang hanya pengkritik tegar. Bila sesuatu yang positif berlaku, tidak akan disebut. Ya, saya bukannya macam tu. Ya, saya bukannya macam tu. Bila ada positif, saya kata positif. Ya, saya bukannya orang yang kritik melulu. Tak boleh. Ya, so ada positifnya. Saya mengaku ada positifnya. Jadi motif Muhyiddin mengeluarkan kata-kata sedemikian saya tak tahu. Dia kata Ismail Sabri gagal, tapi yang beria-ia nak jadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara yang merupakan satu idea yang diciplak oleh Muhyiddin daripada idea Tun Dr. Mahathir Mohamad, tak lain tak bukan Muhyiddin. Jadi dia sebenarnya adalah penasihat ekonomi utama dari satu sudut kepada Perdana Menteri, kerana dia pengerusi Majlis MPN. Jadi pelik tak pelik bila dia beria-ia nak jadi pengerusi MPN, tetapi dia kata Perdana Menteri gagal dari sudut ekonomi dan sebagainya. So what is the motive? I do not know. Atau adakah ini perang psikologi Muhyiddin? I do not know. Sebab kenyataan-kenyataan sebegini, I do not know. Semalam seorang ketua Perikatan Nasional pula kata memang bersatu, tak ingin pilihan raya, tak ingin PAS, tak ingin pilihan raya. Jadi kenyataan yang pelik lah. Jadi saya sarankan kepada Muhyiddin, jika benar anda ingin pilihan raya, jangan buat kenyataan yang tak ada makna. Terus keluar dan buat kenyataan rasmi, kami Perikatan Nasional desak PM bubar parlimen. Kalau berani, desaklah. Itu yang saya nak lihat. So itu sahaja ya penjelasan saya. Jadi sehingga kita berjumpa, ini saya lihat mesej, ada kadang-kadang Laskar dia masuk, oh ini orang tun. Kalau anda ni bukan Muslim lah, tak apalah, sebab fitnah kalau orang Muslim ni memang dosa dia lebih berat daripada membunuh ya. Tapi kalau anda fikir anda nak terus percaya saya ni orang tun, saya ni dibiayai oleh tun, teruslah berfikirlah, terus puaskan diri dengan beranggapan saya ni orang tun dan saya dibayar oleh tun. Terus berfikir begitulah. Semoga anda Vincent Sui ke siapa ke, tak kisahlah, semoga anda dapat tidur lena lah. Ya, terus berfikir. Kalau ada yang nak fikir saya ni orang siapa ke, fikirlah. Jadi okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.